Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua. Okey, ambil anakan yang mudah dan kalau kita nak memperbanyakkan, okey, jangan dia jenis kalau kita dah ambil anakan ataupun kita nak tanam anakan, biar dia jangan layu. Ataupun cara yang saya nak tunjuk ni mesti hidup. Tak ada yang tak hidup. Untuk yang macam contoh permula yang baru-baru berjinak dengan tanaman, saya nak sharekan dengan sahabat semua. Kita buat cara yang macam saya nak tunjuk ni. Okey, cara saya masa mula-mula saya belajar, sebab ada setengah sahabat dekat luar sana dia menanam pokok tapi dia takut nak potong anakan sebab takut induk mati ataupun takut dia ambil anakan tu tak menjadi ataupun tak hidup. Okey, saya nak tunjukkan dengan sahabat semua cara yang mudah. Dengan cara ni kita tak perlu risau pokok mati ataupun induk mati. Sebab tapi buat yang cara saya ni dia makan masa tapi tak lamalah daripada kita potong takut mati ataupun kita potong. Tapi cara yang saya nak buat ni kita tak potong. Just kita letak pasu aja dekat akar angin ataupun mana-mana yang ada contoh keladi-keladi yang jenis menjala. Tapi yang jenis menjala ni kebanyakannya bukan keladi lah, dia colocasia. Saya nak tunjukkan dengan sahabat semua. Jom ikuti video saya sampai habis kalau nak tahu cara yang mudah untuk pokok kita hidup. Jom. Okey sahabat semua, sahabat boleh ambil. Okey, contoh pasu plastik yang jenis kecil macam ni. Okey, kita potong di bahagian tengah sini. Okey, saya tunjukkan. Tak kisahlah sahabat nak pakai pasu yang macam mana, tapi kena pakai yang plastik. Pasu dia agak kecil sikit lah. Untuk anak-anakan kan, kalau kita ada tanam biji benih ke apa kan, pasu dia tu kita boleh guna. Okey, kita buat macam ni, kita potong di bahagian sini macam ni. Okey, jom saya nak tunjukkan next cara lagi. Okey, kita dah potong macam ni. Okey, jom ikuti video saya sampai habis. Okey, kalau sahabat nak ikut cara macam saya ni, memang pokok ataupun anakan tak akan mati sebab kita okey, dulu memang saya buat cara macam ni sebab saya tak berapa pandai untuk kita setengah. Okey, setengah kalau kita nak memperbanyakkan, kita akan potong di bawah akar angin. Okey, ni ada akar angin. Di bawah akar angin ni kita potong. Masa mula-mula memang saya takut nak buat potong, takut pokok tak hidup. Kadang ada setengah pokok yang kita potong, kadang ada yang jadi, ada yang tak jadi. Okey, untuk yang pokok yang ada akar angin paling senang, paling mudah kita nak memperbanyakkan. Tapi kalau kita potong pun dia akan hidup. Tapi dia nak stabil. Selepas potong tu dia akan daun layu, tak apa. Okey, kalau daun layu kita akan potong dan kita akan tinggalkan pucuk saja. Paling koman pun satu daun ataupun dua daun untuk kita memperbanyakkan. Lepas tu elakkan siram hari-hari. Okey, sebab kalau saya ambil anakan, saya akan letak. Okey, saya akan letak macam tu.
Bila kita letak macam tu, akar tu akan sedut sendiri dan dia akan ambil menyedut air sendiri. Okey, kalau kita siram, dia dari atas ni dah basah. Okey, kalau kita pakai macam ni, kita letak air, takungkan air di bahagian bawah, akar akan cari sendiri saluran air tu. Okey, elakkan daripada kita siram. Sebab kalau kita siram dan kita tak tahu di dalam media tanah tu basah ataupun kering, pokok akan senang mati, akar akan cepat membusuk. Okey, media tanah pun penting sangat. Kalau macam saya akan pakai hormon yang saya jual tu tak akan campur tanah apa-apa. Sebab dia media poros. Untuk anakan memang kena media poros yang betul untuk elakkan akar tu busuk. Okey, jom kita berbalik kepada sini tadi. Saya nak tunjukkan. Okey, saya nak tunjukkan cara mudah dan senang untuk kalau kita tak nak potong. Okey, kita ambil pasu yang kita dah potong di bahagian tengah. Okey, kita cari akar angin. Okey, kita tak perlu potong lah. Okey, sebab mengelakkan dari sahabat takut sahabat potong tu hidup ataupun mati. Okey, kalau cara ni memang mudah, pokok akan hidup, tak akan mati. Sebab mula-mula saya buat pun macam tu. Okey, ambil di bahagian yang kita potong tu, kita masukkan akar angin tu ke dalam. Okey, lepas tu kita bubur tanah. Okey, kita dah bubur tanah. Lepas tu kita ikat dengan tali. Okey, kita ikat dengan tali, dia akan terletak je lah dekat situ. Okey, jangan letak tanah tu banyak-banyak. Okey, kita biarkan dia di situ sampai dia ada keluar akar di bahagian pasu ni. Okey, kalau paling common pun dia nak stabil 3 minggu ataupun 2 minggu. Okey, kalau dia akar tak keluar dari pasu ni, sahabat boleh buka dan tengok. Okey, kalau dia dah stabil, akar dah banyak, sahabat boleh potong di bahagian bawah pasu tersebut. Okey, contoh sahabat dah tengok akar dah banyak keluar, sahabat boleh potong di bahagian sini. Okey, dia akan stabil sebab dia dah ada tanah untuk dia lekat kepada pasu tersebut. Okey, itu untuk kalau pokok yang ada akar angin. Okey, kalau untuk pokok Colocasia, okey, untuk memudahkan, okey, macam saya, kalau saya dah biasa dah tanam pokok Colocasia, saya cabut saja. Tapi cabut pun kita kena ada cara dia. Jangan buat akar dia stres. Okey. Selepas kita dah ambil anakan, kita buang daun-daun. Botak pun tak apa. Macam contoh saya buat ni. Nampak? Dia botak. Botak pun tak apa. Yang penting nanti akar dah banyak, nanti dia akan tumbuh daun baru, dia akan stabil balik. Yang penting sebab sahabat semua kalau tak berapa pandai, dia akan layu, pokok tersebut akan layu. Okey, mengelakkan dari layu, sahabat tinggalkan 1 ataupun 2 daun, sahabat biar sahaja. Letak macam saya buat ni. Okey, jom saya nak tunjukkan untuk pokok Colocasia kalau kita nak memperbanyakkan dengan cara mudah. Okey, kalau jenis Colocasia macam ni, dia ada akar angin. Okey, tengok ya, saya tunjukkan akar angin. Ni nampak. Inilah akar angin dia. Ini akar angin dia. Kita nampak pokok-pokok yang jenis dia dah timbul. Okey, dia dah timbul. Kita boleh ambil. Macam contoh inilah yang saya buat ni. Sebab saya elakkan dari dia daun tu layu. Okey. Ni contoh yang dah dalam 2-3 minggu saya biarkan macam ni. Okey, kita boleh rasa bila kita tarik dia sangkut. Bermaksud akar dia dah tumbuh dari bawah. Nampak? Akar dia dah keluar dekat bawah tu, nampak? Kalau akar dia dah keluar dari bawah ni, kita dah boleh potong dia punya akar angin. Tepi dia ni ada akar angin. Nampak? Sahabat boleh potong dari sini. Okey, contoh, jap saya tarik. Okey, saya dah
potong, kita tarik. Nampak dia dah tumbuh. Okey. Saya dah ambil. Nampak dia dah ada tumbuh akar di bahagian bawah. Kalau dah tumbuh dia akar di bahagian bawah, kita dah senang, pokok pun akan hidup stabil. Nampak pokok tak akan mati. Itu cara yang mudah lah. Okey, ni yang saya ambil tadi. Nampak akar dia dah tumbuh di bahagian bawah. Okey, cuma kita angkat sebab dia dah stabil, akar pun dah banyak. Nampak. Okey, kita terus tukar pasu yang agak besar sikit. Okey, bila kita tanam, dia akan stabil. Besok dia tak akan layu. Dia tak akan layu. Nampak? Dia tak akan layu sebab dia dah tumbuh stabil. Ni 2 minggu ke 3 minggu macam tu lah yang saya tanam. Dia akan cepat. Cepat tumbuh akar baru. Okey, ini untuk colocasia yang ada akar angin macam ni. Kalau keladi dia memang susah sikit. Kalau keladi saya akan tunggu anakan baru ataupun dari cacahan ubi. Tapi sekarang dah lama memang saya tak buat dari cacahan ubi sebab resiko tinggi, kena penjagaan yang betul. Kalau untuk ubi saya jarang potong-potong. Saya ambil ubi sebiji dan saya akan tanam. Untuk ubi tu saya jarang buat lah. Kebanyakannya dah tumbuh anakan baru saya ambil. Saya buat macam ni juga. Okey, biar dia tak layu. Kadang-kadang ada juga yang saya terus potong sebab dah banyak sangat. Terus potong, tapi kita buang je daun-daun. Kita nak buang semua pun boleh juga. Kalau saya akan buang je semua. Nanti dia akan cepat naik daun baru. Okey, tu tips saya untuk kali ni, berkongsi ilmu dengan sahabat semua. Untuk kita ambil anakan pokok yang kita nak tanam, yang kita nak memperbanyakkan, dia tak akan layu, dia tak akan mati, mesti hidup. Cara yang sahabat boleh buat macam ni memang yang untuk baru-barulah. Macam dulu saya baru-baru. Dan tapi dia memang bagus. Cara macam ni memang bagus. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.